Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi, Syekhul Azhar. Yas'alunaka. Jadi hari ni kita sambung bab tentang Al-Quran lagi, ulumul Quran. Seterusnya topik je jimat dari ayat Quran ataupun tangkal. Tangkal kita dah. Tangkal dari ayat Quran. Ada tanya Syekh ni, bagaimana pandangan para ulama mengenai membawa jimat ataupun tangkal lah yang tersusun dari beberapa ayat Quran Karim dengan maksud untuk dapat sembuh dari beberapa penyakit atau sebagai penjaga dari bala. Nak tolak bala kau dah. Untuk kita ni berat lagi pak kita ni kai koka dah setengah tu dia buat pakai gelar takut jin mari hatu mari berapa macam-macam mikir dah. Ni kata Quran boleh kaya Quran dah buat macam tangkal. Hak datuk dulu nak pakai baju kebab perang ni tentera Malaysia ni nak pakai baju ada ayat Quran kata ada raja apa simbol-simbol yang tidak difahami pun ada tak. Ada huruf-huruf saja nak macam-macam bubuh kat baju dia suruh kebal dia. Dah. Boleh ke tak boleh dah? Ayat Quran so hak benda lain, simbol-simbol lain. Ada guna simbol selipar apa ada tak? Tak selipar Nabi kata simbol selipar Nabi. Dah. Macam-macam lah kita bahas tengok Syekh jawabkan. Orang-orang yang mendukung pendapat ini berdalilkan dengan Al-Quran Al-Karim yang mengatakan dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi ubat penawar dan rahman. Syifa wa rahmanah. Dari bagi orang beriman surah Al-Isra ayat 42. Jadi Quran ni sebagai syifa dan rahmat. Ubat, penawar dan rahmat bagi orang beriman. Surah Al-Isra ayat 42. Syekh ni jawab. Al-Quran Al-Karim datang sebagai petunjuk ke arah jalan kebenaran dan kebajikan, sebagai pemandu menuju pintu kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Jadi Quran ni nombor satu dia petunjuk. Nak tunjuk jalan betul, jalan benar dan jalan kebaikan. Untuk kita selamat dunia akhirat lah. Bahagia di dunia akhirat. Oleh kerana itulah Allah SWT firman bermaksud sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keradaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan lurus. Surah An-Na'am ayat 15 hingga 15. Jadi punca dia Quran ni. Mungkin hadis nombor satu ni Quran dulu. Quran dulu sebagai punca hidayah dan petunjuk. Kalau pakai hadis terus tak cara ke Quran tak boleh ikut dah. Tu kaedah dia dah. Tujuan asli dari diturunkannya Al-Quran bukanlah supaya manusia menjadikannya sebagai hizib atau jimat. Kesembuhan tanpa mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jimat lama Al-Quran turun ni sebagai hidayah petunjuk. Surat cinta daripada Allah untuk kita ni baca, kita faham dan amalkan isi kandungannya. Bukan buat jimat, buat tangkal dah. Buat berkat setengah tu berkat atau lebih hak dah. Fahamnya duk baca Yasin tak setengah orang dah. Tak malah jemaah dah ada. Orang Melayu dia utamakan Yasin. Surah lain tak kerti baca pun ada setengah kan. Yasin boleh baca, nak orang dengar sama. Tapi masalah ni makna di surah Yasin pun tak faham-faham, tak baca-baca dah. Tu masalah. Ada setengah tu itulah hizib ni Quran ni setengah tu baca sajalah, hizib saja dah. Hizib ni macam satu amalan tetap dia lah. Berapa kali baca dah. Buat zikir saja, buat zikir dah. Sedangkan tak faham makna. Tu masalah juga dah. Hak berat lagi jimat dah buat tangkal dah. Quran ni buat elok bala, sipai Quran selamat. Setengah tu tak. Kalau kita baca kitab dulu kan, orang tua dulu pakai dah. Dipanggil apa dah. Ada kecil ni lah. Ada kata capulah Al-Quran dengan benda lain lah. Tak percaya kapi. So, lepas tu selai tak mati dah. Kebal macam-macam. Buat tangkal, bubuh tubuh dah. Belah mana dah. Kita baca gini. Syekh ni jawabkan, kerana Allah zat yang menciptakan penyakit, maka dia juga yang menciptakan ubat penawarnya. Telah diceritakan bahawa Rasulullah SAW melihat salah seorang sahabatnya sakit. Kemudian beliau mengirimkannya ke tabib untuk diobati. Dari Nabi ni ada sahabat yang sakit bukan pakai terus jampi, dia atas ke doktor lah. Tabib tu doktor Nabi dulu lah. Nah,
Untuk bobo ke apa kita, tapi tabik dia bukan banyak kepada baca ayat tempat kita ni. Kalau kita tempat kita ni tepuk tawa dok kapu waktu baca-baca ayat saja dah. Tapi dia ni ada cara lain sikit. Ada cara macam doktor lah, macam kena makan ubat gini, daun kayu gini, gitulah. Sebagai sahabat berkata, anda mengatakan demikian ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab ya. Jadi Rasulullah suruh hantar ke doktor. Bukan itu pakai jampi, tidak dah. Kerana sungguhnya Allah SWT tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali dia juga yang menurunkan ubatnya. Jadi ubat-ubat ni sunnatullah, sistem yang Allah buat. Jadi bukan semata-mata jampi saja, kena usaha ikhtiar cara zahir, cara sunnatullah. Zahir ini sunnatullah, sistem yang Allah buat. Makan kenyek, makan ubat ni, siap ubat ni. Jadi Allah nak suruh kita cari dah. Allah buat ubat tu, penyakit tu ada ubatnya. Supaya kita ikhtiar. Bukan pakai duduk saja dah. Bukan pakai terus bendera putih ataupun doa saja turun dari langit gitu ya. Bendera putih tu terpaksa boleh lah. Kalau kita tak usaha langsung tak boleh juga. Tapi tak ada arah ikhtiar daripada bunuh diri, daripada selok tenganga lapar cerok nah. Baik akak dia ke putih dia. Gitulah kita kata dah. Bukanlah termasuk bahagian dari agama seseorang menuliskan ayat Quran Karim dengan tinta tertentu pada wadah tertentu dan kemudian membasuhnya dan menjadikannya sebagai ubat. Bukan hal tu ajaran agama dah. Bihai Quran buat gitu dah. Kerana demikian keluar dari agama dan tujuan dasar diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Iaitu sebagai metod yang lurus yang sekiranya manusia menerapkannya dan berpegang teguh kepadanya, maka mereka akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jika dari sebagai imam telah diriwayatkan tentang dibolehkannya menggantungkan asma Allah atau ayat Quran pada leher pada tengkuk seorang dengan maksud bertabaruk dengannya, maka perlulah diketahui bahawa kebanyakan imam tidaklah meriwayatkan yang demikian. Kalau kita cari kita jumpa, hak kata boleh dah. Ada hak kata boleh. Ambil ayat Quran baru tekuk ke apa, tabaruk lah ke apa dah. Tapi ramanya, majoritinya tak ada jumpa. Cari kitab lain tak jumpa. Hak tersebut ya. Dah jumpa sebut itu. Jaja boleh sama dah. Masalah hak kata tabaruk tu, hak buat ni lebih hak lagi daripada tabaruk dah. Elok bala lah. Tabaruk ni berkat saja. Bila sampai balik balok ni macam-macam ke dak. Elok bala, elok pencuri gapo, habis bubuh dah. Okey, bubuh tekuk dah. Kebalah gapo dah. Bubuh hak. Banyak kau dah. Tabaruk ni umum dan tidak menentukan sesuatu dak. Mungkin sajalah, mungkin berkat dia tu jadi gini, mungkin berkat gitu ni. Tu pun jumpa seperti kita. Beratus ribu kitab kita ada. Tak pakai bos tu. Kau kita benda-benda khurafat karut ni tak. Kayu koka ke gapo ke. Telaga buruk mana dah. Kata tok wali ke gapo ataupun hari tu kena kilap pokok jatuh. Pokok tumbel kata pokok sujuk dah dah. Lepas tu air situ kolej situ kata siap penyakit dulu. Habis pakai kotik dah. Nah. Jadinya sore 1,000 2,000 orang lagi hak kotik tu jadi kehormatan tak, tapi tak jajah hak sore tu dah. Tu cerita masalah kita ni. Okey, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang bergantungkan sesuatu maka dia telah bertawakal padanya. Jadi banyak ulama pakai hak tu. Ia tak pakai hadis tabaruk saja, ia pakai hak ni hak khusus. Dalil tabaruk umum, dalil khusus ni ada dah. Jangan pakai hak umum saja, khusus dalil khusus tak ada. Dalil khusus ni bab tangkar, bukan bab tabaruk. Tabaruk tu memanglah boleh. Ayat Quran ke gapo secara umumnya, tapi kalau kita tak kata tekak, ada dalil ke tak? Dalil khususnya menggantungkan sesuatu bertakar padanya. Tu tak boleh lah. Diriwayatkan bahawa Ibn Mas'ud telah melihat ada jimat, ada tangkar yang menempel pada badan isterinya. Jadi Ibn Mas'ud tengok habis ni dia ada tangkar ni. Maka dia menariknya dengan paksa. Setok lah. Setok. Senjuh. Tarik dengan paksa. Dan merobeknya kacau pada tangkar tersebut sambil berkata, sesungguhnya keluarga Ibn Mas'ud tidak memerlukan pada tindakan syirik. Dia bubuh syirik lalu. Tangkar ni bubuh syirik lalu. Tak tahu tangkar gapo ni. Kalau Quran kau gapo tahu tak? Ataupun benda lain tak tahu tak? Jadi dia kata terus syirik tangkar ni. Simbol capa kau gapo lagi lah dah. Gapo tak tahu ni. Ibn Mas'ud ni pakai peracun lalu ni. Kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu berkata, sungguhnya jimat, tangkar ni mentera dan campi itulah syirik. Jadi jimat, tangkar, mentera dan campi ni asal dia kena ayat syirik dulu je ayat dah. Kecuali jelas faham makna tidak ada unsur syirik tu baru kata boleh. Kalau tidak kena ayat syirik dulu dah.
Baca ayat gagap pun nak syirik juga kerana takut ada unsur syirik. Orang bertanya padanya, apakah yang dimaksud dengan taulah, jampi dah? Ibn Mas'ud menjawab, jimat yang digunakan oleh seorang isteri agar dicintai oleh suaminya. Nak suruh tok lelaki dia, ikat kasih dia, tak beri ke orang lain. So tok lelaki takut tok lelaki takut ke bini lah. Ke dia dah. Baca lah ayat gapo, walaupun sekali tengok macam tak ada benda salah dah. Tak ada benda syirik, tapi dia kira kena fikir syirik dulu dah. Kecuali jelas ayat Quran yang biasa dah. Kena fikir gitu dah. Mereka juga berikan sebuah hadis yang mengatakan hadis yang kata barang siapa yang berkantungkan jimat tangkal, maka Allah tidak akan menyempurnakan kesihatannya, tak jadi sihat. Jadi kau ia telajak bergantung dengan tangkal tu, jadi kau tak sihat. Dan barang siapa yang meletakkan wadah jimat lah tangkal jenis adik-beradik jimat adik-beradik tangkal jugalah, maka Allah tidak akan menjadikan rasa aman di hatinya. Pakar tu nak suruh rasa tenang, tak boleh takut, tapi kau takut. Pakai kayu kokak, kau takut dah. Nak pecah pun takut. Nak pergi jambil, pecah pun takut dah. Tak boleh basuh, tak boleh. Kena pakai sama. Jadi kau takut. Lanjut bergantung dengan benda lah. Imam Qurtubi mengatakan dalam Jami' Ahkam Al-Quran dah, kitab besar tafsir hukum hakim ni. Hak ni lah ibu dia dah. Tafsir Quran, ibu tafsir Quran ni tafsir Tabari dah. Lepas tu ada ringkas panjang pendek daripada tafsir Tabari itulah. Dari tafsir Ibn Katsir ni ringkas daripada tafsir Tabari. Gitulah Qurtubi ni tafsir hukum hakim hak ni lah. Hak lain tu peringkah pendek panjang daripada hak tu pucuk Qurtubi dah. Jika kata apa? Ini semua peringatan akan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan menggantungkan jimat dan penangkal tangkap. Nah, jadi dia benda hak cerita hak zaman dulu lagi, zaman jahiliyah heret pun zaman Islam dah. Mereka menyangka bahawa hal itu akan menjaga dan melihara mereka dari bala dan bencana. Padahal hanya Allah yang menolak dan menghindarkan bencana. Hanya Allah yang menurunkan kesembuhan dan bencana. Tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW melarang mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan pada masa jahiliah mereka. Benda ni dilarang dah. Jangan ingat tak jadi, setengah terjadi dah. Masa Aceh dia ada orang kata, dia sebut ya Syekh gapo tahu tak? Syekh Abdul Qadir ke ya Syekh dia tu, Habib dia ke gapo, tahu dah. Di Aceh tu. Dia kata dia pun tiba-tiba mari perahu selamat dah. Masalah sebut pada dia tu bukan dia seorang. Ribu sebut pada dia. Yang Syekh Abdul Qadir, jangan ke ya Syekh gapo, ya Ibnu Melaka, ya Nabi Khadir ke gapo, sebut pada dia juga. Engkau ngaji tasawuf belaka situ. Tapi tak jadi. Dok dia kisah tak jadi hak so tak jadi dak. Hak kira ada perahu sungguh mari tolong dia. Tiba-tiba mari tu perahu selamat dia pada tsunami dulu, tsunami di Aceh dah. Dok jaja cerita gitu ni masalah kita ni nak. Tempat kita ni nak. Di Aceh juga apa gitu masalah bagi tempat kita. Lah seluruh dunia perangai gitu dah. So benda hak jadi pada sore, orang lain buat benda sama tak jadi. Tak jadi hak so hak jadi tu. Lepas tu jadi buah mulut, pakat percaya habislah dah. Jadi tolak sembuh dengan bencana ni. Jadi dia berkata lah. Masalah berkata tu masalah. Ni tak bawa ni tak jadi. Kena bawa baru jadi. Tu masalah tu. Sepatutnya kita bergantung dengan Allah. Allah ni tak payah bawa. Ada sama Allah ni. Tiba-tiba bergantung dengan benda. Tu jadi syirik. Okay, ada pun firman Allah SWT yang mengatakan, dan kami turunkan dari Quran sesuatu yang menjadi ubat penawar, syifa dan rahmat bagi orang beriman. Secara zahir, secara lahiriahnya yang dapat kita faham, hanya Allah yang mengetahui maksudnya, adalah bahawa Al-Quran menjadi ubat penawar bagi hati. Itu hak asalnya, ubat hati ni. Menghilangkan kebodohan dan keraguan yang ada dalam hati dengan cara menyingkap penutup yang menghalangi hati dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu masuk asal dia ni, sifat-sifat rahmat tu. Bukan ubat lain tu hak kena masuk ke dia lah. Sifatnya asalnya ialah masuk bersih hati, betul hati, ya kita beriman, yakin dengan pertemuan dengan Allah di hari akhirat. Itu maksud dia ni. Masalah ini merupakan tempat terjadinya perselisihan yang cukup panjang di antara ulama. Ulama bahalah ada kata bukan cukup ni, boleh syarah lebih lagi. Ada setengah kata pada hak itulah betul akidah ni dan agama. Dengan turun Quran ni kita jadi betul agama kita, akhlak kita, iman kita betul dah. Ada setengah syarah lebih lagi, boleh buat bubat sungguh. Tak apalah, pentingnya startnya situ dulu. Bagi matlamat pertama, betul akidah dulu. Kalau baca Quran, buat berubat saja, akidah tak betul, masalah kan. Sebagai dari mereka berpegang kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetap bolehnya menggunakan jimat Al-Quran, menggunakan tangkal Quran waktu tangkal ni, ada dah.
Namun dapat dibezakan antara jima' ayat Quran yang dibaca sebagai wirid dengan jima' isim ayat Quran yang hanya dituliskan dan digantungkan. Kena beza je kata, boleh kata ada dalil pun dah. Ya Al-Quran ni hak baca sebagai wirid sama-sama dengan hak tangkai Quran. Dia tulis saja tak, baca tak. Pakai tulis saja, gatul saja. Nama yang paling selamat adalah menjauhi hal demikian. Walaupun demikian, ramai ulama kata tak boleh. Supaya seorang keluar dari segala bentuk syubhat dan keraguan. Gatul Quran. Bagi orang berakal, hendaknya mereka mengobati penyakitnya dengan ubat. Sebagaimana petunjuk Allah Taala firman bermaksud ialah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 5. Jadi, suruh guna sunnatullah, sistem yang Allah buat ni. 1+1=2 tu sistem yang Allah buat dah. Lepas tu ilmu matematik, sains ke apa tu, fizik ni, asalnya bendanya kita tengok sunnatullah, sistem yang Allah buat tu. Kalau gini-gini, lepas tu kita buat satu satu kaedah. Satu prinsip. Timbullah teori fizik Newton pertama, Newton kedua, Newton ketiga, ke apa tu. Semua tu berdasarkan sunnatullah. Molek sebenarnya. Hak tu je Allah nak je tak. Mengkaji alam dan merasai kehebatan Allah. Bukannya benda-benda gaib. Benda-benda gaib ni cuba elok deh. Kecuali Al-Quran Sunnah aja. Jadi gitulah. Dia ada dalil sini tak aja. Dalil dia ada Aisyah ni. Setiap Aisyah ni memang dia sebenarnya orang tua tak boleh pakai. Budak-budak pakai ganti baca zikir yang telah dibaca sama-sama dah untuk elok bala ke gapo ni, zikir ni ganti dah. Tu dia kata kayak gitu ni, ada riwayat tu ada bahas lah. Ada ulama bahas tahu mana kuat tahu tu, lepas tu pehegan dah. Tapi jumhur ulama termasuk Ibnu Mas'ud, ramai sahabat tak suka dia kepada ayat Quran. Ramai sahabat ni tak bui walaupun ayat Quran. Dia tak jelas. Nabi suruh siapa-siapa kau, Nabi buat kau, sahabat buat kau, sahabat besar-besar tak ada ni. Cuma ni zaman lepas tu timbul ada sahabat kata, budak kecil ni tak boleh nak baca Quran ke apa, tak kerti baca. Mungkin tak boleh baca, tak kerti baca, kecil benar lah. Boleh kata tu dah. Tapi ramai sahabat tak setuju juga. Dia kata pada kita baca, kita tiup ke budak tu dah. Macam Nabi kata kepada Hasan dan Husain. U'izukuma bi kalimatillah tamah min u'izukuma bi kalimatillah tamah min syaitan wa hamah min kulli 'ainin lamah. Tu dia baca untuk elok penyakit ain, syaitan ke ganggu anak cucu dia dah, Hasan dan Husain. Wa izukuma bi kalimatillah tamah min kulli syaitan hamah wa min kulli 'ainin lamah. Pada hak tu lah Nabi tak kata gapo ke Hasan Husain masa kecil baby lagi dah. Jadi ulama penyakit sahabat tak setuju kok kata sesuatu daripada ayat Quran. Tapi gitulah orang hak jenis perangai dia benda pelik-pelik ni dok. Dia cari je sahabat Aisyah lah kalau kita tengok hadis tu dah. Riwayat tu dah. Bukan hadis lah, dia pendapat dia dah. Dia bukan pendapat daripada Al-Quran apa Nabi kata, dia faham je kata boleh nak ganti dah. Tapi sahabat lain tak setuju belaka. Tempat kita ni lebih daripada Quran, benda lain takar pula lepas tu dah. Simbu capa tu jadi mudah beranak lah. Lebih daripada Aisyah lah. Aisyah tak kata ni. Budak kecil bukan orang tua, bukan budak nak beranak. Budak kecil tak boleh nak baca Quran tu, ganti je dengan bahai Quran, berbuah kata nak. Tu pun sahabat lain tak ada seorang abuk kata boleh, dia seorang je dah. Sahabat lain semua tak setuju. Ibnu Mas'ud dan sahabat besar-besar lain tak buat belaka dan tidak setuju dengan Ibn Abbas dan sebagainya. Jadi kita tak pakai hak jari-jari tu kau. Takut salah. Kita kena faham, kita banyak ni dia ayat Quran hadis ni dia banyak takwil. Faham gini guna kaedah bahasa Arab, kaedah gini, Allah mau faham gini nak. Jadi kadang-kadang dia lagi jauh daripada masuk ayat Quran dan hadis, kita tengok lagi jauh ni nak. Dia nak takwil tafsir Quran ni, takwil biar lagi kadang-kadang guna kata-kata ulama lagi pada maksud asal dah. Kita rasa dia loh pelik ni dah. Istiwa jadi istaullah macam-macam lah kita tengok dah, macam-macam dah kita jumpa berlaku lah dah. Tapi kata-kata ulama itu saya takwil pula biar sesuai dengan Al-Quran hadis. Waktu masalah ni. Kita takwil tak boleh pakai tok kita kata gini ni nak. Ataupun kalau kita sangka baik pun kita kena faham gini ikut Al-Quran hadis. Tak boleh kita terima pula Al-Quran kata-kata ulama ni. Saya pun jumpa kitab hikam ni macam-macam syarah kitab hikam. Saya tengok hak Indonesia tu bagus dah. Kitab hikam ni kata-kata hikmah berasa menyentak jiwa kita baca tu dah. Tapi kata-kata dia ni kalau kita tak pergi bawa
pada Al-Quran hadis TV kok rasa jauh. Rasa TV je lah kau ni masuk agama ni. Kita tengok nak setengah tu dia syarah tu nak suruh bijak ni kata hikmah tu bukan Al-Quran hadis dah. Dia ambil cerita-cerita sufi yang pelik-pelik nak faham tu dia jadi over sangat. Ayolah kau ni kita berasa dah. Tapi hak Indonesia saya baca ni masa pustaka MTL dulu baca tu. Ni stay kata-kata ulama dibawa apa? Kata-kata hikmah tu menyentap jiwa tu. Tapi aku hadis menyokong kita berasa lene ni, berasa terjauh sangat ni. Tak tahu lah lain ni. Berasa selamat aja. Boleh terima dah. Berasa tenang jiwa kita apabila ada Al-Quran hadis. Tapi kalau kita tak bawa pergi ke Al-Quran hadis kata-kata ulama, Al-Quran hadis kena ikut kata-kata ulama, ia jadi masalah lah. Dia berasa jauh dari roh. Jiwa Al-Quran dan hadis tu berasa jauh, dia mudah jadi sesak, jadi kaguk, jadi rasa tak tenang dia, rasa tak yakin dia. Macam pakai tangkan, orang pakai tangkan ni kalau kau kagak apa, dia sebenarnya tak tenang. Dia takut semua. Pakai tu kau takut. Kau berani kau takut tak? Takut mari hilang ke apa tak? Tapi kalau tak pakai, bergantung dengan Allah SWT saja. Sementara lama kata ada hatu jingga berasa tak takut Dia hanya bergantung dengan Allah. Tapi bergantung takkan ni berasa takut. Pakar tu nak cabut sikit pun takut. Jambil pun takut jangan main benda-benda gini Kau takut tak. Kau bergantung dengan benda tangkar tu tu Nabi kata kan Allah suruh kepada tangkar dia. Dia takut sangat tu gantung tangkar ke kokar ke gapo ni jadi tak boleh nak berpisah. Tidur takut cabut siapa tak tu dah tidur dia pegang kayu kokar dia takut cabut. Berat. Okey, gatul dengan benda-benda khurafat. Okey, ada lagi orang tanya bab ni lagi. Tangkap dari Al-Quran ni. Quran ni bukan benda lain, ni bukan simbol capa gapo. Quran selagu ni. Syekh ni ajak ni. Syekh Azhar ni. Ustaz-ustaz kita ngaji Azhar ni kena terima lah Syekhul Azhar. Bukan pakai Ustaz Al-Wa Azhar. Setengah tu lelaki ni ngaji ni hak luar lebih daripada universiti dah. Lah universiti tak masuk dah. Lepas tu tak suruh dia Azhariyun. Tak suruh dah. Lelaki hak lain, syekh lain dah. Hak bukan Syekhul Azhar tak ngaji dah. Tu masalah kita dah. Budak-budak kita ngaji dulu. Tak apalah kita baca ni. Syekh ni kata apa ni? Ada tanya Syekh, apakah ada manfaat yang berbentuk material, membentuk zahir maupun spiritual bagi orang yang membawa ayat Quran sebagai jimat? Bawa Quran sebagai tangkar. Bukan sebagai pedoman baca Quran. Nak faham makna, boleh pahala, teh lagi lah. Berkat tu teh lagi. Setengah tu berkat siapa tangkar jimat, tangkar. Setengah tu Quran sendiri tu jadi suruh jadi tangkar. Zipir Quran bukan nak baca, tak dalam rumah. Quran tak baca-baca, tapi nak suruh elok banjir, terbakar rumah lah, macam-macam mikir. Macam-macam lah ada masyarakat kita ni. Lepas tu orang tanya, lepas tu terbakar juga budak tapi tu bila baca Quran tu. Ada di kerupuk tu ada budak dadah ni. Dia khenak sampai terbakar mati berapa puluh orang dah. Jadi benda gitu apa? Ada Quran mana ada? Gan nak kira dah. Tak apalah kita nak baca dia Syekh ni kata apa. Syekh ni jawab dia dalam sebuah hadis yang sahih ia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa salah seorang sahabat membacakan jampi-jampi berupa surah Fatihah kepada seorang Arabi ni, orang Arab dusun, orang kapu tu. Kemudian orang Arab tersebut sembuh dari penyakitnya. Ni ada sahih. Dia baca Fatihah buat jampi. Orang tok ngulu kapu tu kena sengak ke ular ke gapo tak jadi pakai selok. Jadi koma lah tak khabar dah. Jadi orang kapu minta siapa dia boleh bomo ni. Ada seorang sahabat ni pakai akak tangan. Kes lapar ni akak tangan dah. Pasal tak sibi makan pok tu dah. Orang kapu tu sibi makan ke sahabat-sahabat ni meraung tak tahulah tugas gapo dah. Syariah ke gapo jadi tak sibi makan. Jadi sahabat ni ke apa siapa tanya siapa bawa boleh bomo ya akak tangan boleh bomo. Dia pakai gigi. Dia pakai baca Fatihah nah, pakai siu. Dudah pakai sial lalu orang tu dah. Orang tanya mu pandai bom sungguh tak anda. Membaca gapo dah baca surah Fatihah ni nak. Kena keyakinan dia lebih ni. Jadi ada benda baca biasa belaka-belaka dah. Baca kita baca kitab Hisnul Muslim ni Dr. Basit dak syarah tu, Dr. Abdul Basit dak syarah. Benarnya kita baca ni kena semua ni baca kadang-kadang sama je. Bapa tak bomo atau guru tu baca. Jadi kita baca tak jadi sebenarnya bukan baca itu macam senjata lah. Baca itu macam senjata. Pedai ada dah.
Masalah kita tak pandai guna pedih, tak berlatih. Pandai guna menyebab kita tak bisa mana dah. Perai kalah juga kita dah. Kena berlatih dulu. Begitu juga baca ni baca ni kena ada keyakinan. Kena latih mengikut pengalaman saja. Belajar silat ni nombor satu keyakinan tak? Tahu lah ni yakin ke tak dulu dah. Masa dulu dah. Berlatih silat cekak dah. Mari pisah golak atas kepala pun berani. Berani dulu dah. Marilah pedai ke apa berani jadi dah. Dulu rasa takut lagi dulu dah. Lah ni rasa berani. Masa tu lah. Lah ni tahun nakut mula lama tak berlatih dah. Berani tu. Sebab apa jadi kita biasa. Kita berlatih tu jadi berani dah. Kita boleh pergi. Masa tu kita kata mari dah apa pun. Masa tengah semangatnya. Baru-baru belajar ni. Baru gagah ni. Kita rasa mari kita akan sambut dah. Marilah buah gana kita akan sambut dah. Kita akan cekok dia dah. Kita tembuk dia dah. Balas balik. Berasa gitu lah dah. Berasa. Nama-nama tu berasa korek-korek. Aku tak berlatih sangat dah. Tak apalah gitu cerita dia. Begitu juga ni tak ayat Al-Quran kau gapo bacaan ni kita kena yakin. Sahabat ni yakin kuat. Jadi boleh buat bomo dah. Kemudian dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas sahabat tersebut menerima bayaran atas apa yang dilakukannya. Ada kata 100 ekor kambing lagi apa. Nah. Jadi dia boleh bayar tu kes je bomo tu. Mula tak sebi makan, lepas tu beri bayar pula banyak pula dah. Pok sahabat ni waswah boleh kau ni halal ke haram dah ataupun menunggang agama. Kita ni baca ayat Fatihah ni pakai siau kan, adakah ini menunggang agama tak halal atau haram dah, tak haram. Jadi sahabat pergi jumpa Nabi lah nak tu tak makan lalu tak bagi pok dia dak dia fikir halal haram ni dak orang bagi suruh jawab teg apa walaupun ada unsur rasuah ke apa unsur apa jaga kepentingan Metem-metem kita ustaz jadi halal lah tu. Jangan dah. Forex orang lain haram kita halal dah. Jangan. Kita ustaz kena jaga lebih lagi dah. Kita tak guru tak ustaz kena lebih jaga. Benda syubhat ni kena tunggu dulu. Sahabat ni takut syubhat. Dia terus kita tanya Nabi dah. Dia jumpa Nabi terus bukan terus makan dah. Takut syubhat, takut haram. Tambah-tambah sistem niaga lah ni kena jangan kata halal dulu, kena kata haram dulu dah. Main pitih terutama hak main pitih dah. Scam korek ke apa ni. Ya kaedah memang kaedah asal al-aslu fil asya mubah dah. Setiap perkara tu harus asal dia dah. Dalam dunia ni dah. Tapi dalam bab muamalah ni terbalik. Dr. Zaharuddin Dr. Zaharuddin Abdul Rahman yang kata asal-asal muamalah ni kena kata haram dulu. Pasal banyak unsur riba. Pasal kita ni banyak diimport daripada sistem putih dah. Orang putih ni tak cara halal-haram. Sistem ni asal-asalnya riba dah. Main pitih dah. Jadi dia kena rayak haram dulu. Lepas tu kena ngesuh molek dan kaji molek. Baru fatwa agama ataupun pihak berwajib cek molek. Kata halal baru kata halal. Itu baru betul. Jangan jumpa sistem baru dalam nego online ke apa. Tu halal dah. Jangan dah. Gitulah kena faham dah. Lepas tu kemudian dia pergi kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan padanya tentang apa yang telah dilakukannya itu. Mendengar hal itu Rasulullah SAW menyalahkannya. Tidak menyalahkannya. Rasulullah tak salah kata. Tak kata. Mung ni tunggak agama dak. Bahkan meminta sebahagian dibayar itu sebagai penguat akan bolehnya pekerjaan tersebut. Nak suruh yakin sahabat ni benda tu berkat ni molek ni. Minta ambil lah magi tu sebahagian kambing kau gapo beri kat aku sikit dah. Gitu Nabi minta dah. Ayatnya benda tu tak salah. Boleh lah. Bomo gapo ni jangan kata tunggak agama dah. Baca ayat Quran terutama hak bomo jin ke apa ni. Kita jangan kata dia ni ustaz kak. Ni tunggak agama ni bayar ni nak. Tak tunggak agama. Tapi janganlah telajak mahal tu melampau tu. Kata bukan tunggak agama tu awak nganya ke pesakit. Kita kata kalau ada. Tapi kalau berpatut standard dia lah memang mahal sikit pun tak apa kerana payuh berubat ni pok doktor hak ngaji tinggi mana pun tak nak ambak jing setek boleh ni orang tertentu hak dia ada kemahiran tertentu saja dah bakat yang Allah beri bagi boleh ambak jing setek dah. Kadang-kadang baca super kita juga tapi dia keyakinan lebih latihan yang lebih tu menyebabkan dia boleh ambak ni. Syekh Abdul Salam Al-Bali dah nak murid dia kan ada baca belajar tu pasal baca semua baca kuat-kuat lepas tu betul lah makhraj yang apa pada tembok tu. Mungkin kaedah tu menyebabkan kekuatan ada tak. Kalau salah tembok lalu dah. Bedal lalu dah rotai lalu. Anak murid dia. Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali hak buat kita ni lah. Berubat jin ke apa ni lah. Itulah. Tak apalah tu ubat dia lah. Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Soalah kitab Zadul Ma'ad ni lah. Iaitu kitab macam sirah.
perjalanan hidup Rasulullah, tapi sekali capu habislah. Dia cerita hukum fiqh pun situ, bukan semata-mata sirah lah. Dia capu lagi akhlak pun situ, adab pun situ dak. Bubak pun situ, macam-macam dia bubuh sekali kehidupan Nabi dengan dia sirah yang hidup lah. Kalau kita nak kata fiqh sirah ni bukan Syekh Ramadan Al-Buti nombor 1 ni. Kita tengok hon ya, kitab fiqh sirah Zadul Ma'ad ni, kata kita sirah yang boleh jadi macam fiqh. Yang hidup. Kita berasa hidup sirah tu. Bukan sekadar sirah baca pengajaran tu kita payah nak ambil. Orang ni terus dengan pengajaran dan terus pada praktikal lalu dia. Tu Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad ni. Yang kata apa? Ibn Majah dalam sunannya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sebaik-baik ubat adalah Al-Quran. Sudah dimaklumi bahawa beberapa ucapan dan perkataan-perkataan mempunyai khasiat dan manfaat-manfaat tertentu. Sehingga diperkirakan demikianlah juga dengan perkataan Tuhan semesta alam yang mempunyai keutamaan atas perkataan-perkataan yang lain. Benda lain pun kita senanti tak nanti ke jampi ni Al-Quran, benda lain pun boleh bahasa Melayu, tapi kena faham lah. Orang ikut asalnya bahasa Arab yang kata jadi fahami dah. Tambah-tambah lah Al-Quran mesti ada kelebihan dah, ada khasiat dia. Sebagaimana Allah SWT mempunyai keutamaan atas seluruh makhluknya dan juga sebagai obat penawar yang sempurna, penjaga yang bermanfaat, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi semua. Lagilah dia kata. Masalahnya setengah tu je bukan Al-Quran. Dia ambil huruf, dia kata huruf tu kan huruf dari Al-Quran, huruf bahasa Arab ni. Fa ke kha. Shin 17 kali ni khasiat dia. Tapi kita mikir ke shin ke apa syaitan pun mungkin lah. Kita tak puja syaitan kan baru jadi khasiat. Jadi masalah tu huruf, semata-mata huruf. Ni jadi awak tangkal ni ada satu huruf saja dah. Huruf tapi awak belit-belit sikitlah tak. Ni banyak dalam tarekat tasawuf semua tu. Dia kata berkatun tu lah sekali berkantun dengan jimat tangkalnya. Iaitu suatu perkataan yang sekiranya diturunkan ke atas gunung maka gunung akan terbelah. Quran ni kalau turun ke gunung akan pecah belah ni, hancur. Disebabkan keagungan dan ketinggiannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, maksudnya dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi ubat penambah dan rahmat bagi orang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Dalam perkataannya tersebut, Ibn Qayyim telah menyinggung tema masalah ini. Maksud perkataan Ibn Qayyim ini adalah mengambil manfaat dari ayat Quran dengan kehendak dan kurniaan Allah SWT. Kehendak Allah dan kurniaan Allah SWT semata-mata. Kerana Allah SWT telah menciptakan apa yang dikehendakinya. Namun sebagai imam mutakhir kontemporer menyebutkan dalam fatwa-fatwanya bahawa Allah SWT telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, memelihara manusia dari kesesatan, menunjukkannya kepada jalan mensucikan hati dan akhlak, dan juga untuk memajukan masyarakat. Itu matlamat utama dia, bukan buat berubah. Ni. Orang tertentu saja boleh lah kita kata boleh, tapi keadaan hasannya kita jangan utama, okey. Quran ni untuk berubat sakit saja dah. Nombor satu, faham makna dia. Pelihara manusia dari kesihatan, tunjuk pada jalan mensucikan hati dan akhlak, dan memajukan masyarakat dengan Quran. Itu sepatutnya poin utama. Kemudian mereka juga mengatakan bahawa kaum muslimin telah menyimpankan Al-Quran dari tugas aslinya. Tugas aslinya bukan buat atau buat tangkar gapo. Tugas aslinya Quran untuk bentuk pribadi dan kemajuan masyarakat. Mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk menyembuhkan berbagai penyakit badan dan membacakannya pada roh orang yang sudah meninggal dunia. Ni berat juga. Setengah tu baca. Kalau keadaan biasa tak baca Quran, tak khatam Quran. Ni dia orang mati ni tunggu kubur baca Quran tak. Baca Yasin masa biasa tak baca tak. Tunggu mati baru nak baca Quran Yasin ke apa. Bapa nak sedekah mati. Tak tahu siapa ke tak ikut mazhab Imam Syafi'i tak siapa dah. Nak mazhab lain kata siapa tu siapa pun siapa gapo, siapa nak suruh cerah kubur je. Amal dia tak siapa, tak boleh bawa ke akhirat. Ke alam barzakh. Alam barzakh ni siapa sikit cerah kubur. Macam-macam pendapat ulama dia. Siapa belah mana dah. Jadi demikian itu akan mendatangkan pengaruh buruk pada keimanan kaum muslimin. Jadi dia kata masalahnya jadi buruk dah. Keyakinan itu jadi buruk pada kaum muslimin. Jangan mengherankan sebagai orang menuliskan berapa ayat Quran kemudian membasuhkannya dengan air dan menjadikannya sebagai ubat bagi orang yang sakit. Waktu dia buat dah. Atau dengan menguapkannya atau menggantungkannya pada anggota tubuh orang yang sakit. Buat lah macam-macam lah cara dia. Ini merupakan penyimpangan terhadap Al-Quran yang asal. Tugas asal Al-Quran ini tidak begitu benar. Kerana untuk penyakit-penyakit badan Allah telah menciptakan ubat-ubatannya yang punya khasiat menyembuhkan. Ada dah cara
Nah, bahkan Nabi dekat mati tu, banyak tok tabib mari jumpa Nabi dah, berubat Nabi dah. Aisyah tu pandai berubat ni. Cara berubat ni lah perubatan akar kayu ke apa ni dah, akar kayu daun goni ni. Aisyah pun pandai. Belajar mana? Belajar ke orang mari tabib mari berubat Nabi, dia pun tengok dia belajar. Dia pula jenis cerdik ni, cepat nakak. Jadi dia ingat nak. Tu dia pandai tu cara berubat ni. Tidaklah nampak Nabi dok ajar ayat pelik-pelik. Ada sikit-sikit yang Nabi ajar. Hal lain tu main berubat biasa yang Nabi buat. Manusia mesti mencarinya dan menggunakannya sebagai ubat. Teknik-teknik kakak kaya terpelan ni, ubat-ubat doktor moden ni. Apa boleh, tapi biar kaji lebih mendalam lah. Sedangkan Al-Quran bukan diturunkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit badan dalam bentuk seperti ini. Quran bukan matlamat asal dia nak buat berubat je. Buat tangkap, buat apa dah. Akan tapi Al-Quran diturunkan sebagai ubat bagi hati dan penawar bagi apa yang ada dalam dada. Al-Quran bertugas menyembuhkan penyakit kebodohan, keraguan-raguan, syahwat dan nafsu dengan cara-cara yang berhikmah. Itu sebenarnya tugas Al-Quran. Jangan lagi dia tugas ni, setengah tu buat tangkap. Baca Yasin je. Makna Quran Yasin tak saya baca dah. Tak faham mana. Lepas tu baca Yasin saja. Yang muda pas tua dah. Jadi hilang lah hikmah Quran tu. Nak suruh faham makna, suruh bersihkan hati kita, suruh ambil pengajaran. Adapun berkaitan dengan jampi-jampi berupa doa-doa yang terdapat dalam sunnah, maka hal itu ditafsirkan sebagai salah satu bentuk doa. Kalau kita kata ada dalam Quran tu, dalam hadis tersebut, Nabi baca ayat gini dia. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Macam-macam lah Nabi ajar dah. Kita anggap tu sebagai doa dah. Sebagai doa, bukan sebagai benda tangkal. Namun tidak dapat terima bahawa doa-doa tersebut sebagai ubat bagi penyakit-penyakit fizik. Asal-asal penyakit fizik ni, penyakit zahir ni, kena cari ubat zahir lah. Sebagai doa tu boleh lah. Sebagai ubat tu tidak lah. Penyembuhan sebagai penyakit mestilah dilakukan dengan bahan-bahan ubat-ubatan yang telah Allah SWT ciptakan. Itu pun sunnatullah juga dah Allah cipta. Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, sungguhnya Allah telah menciptakan penyakit. Kulli da'in wa kulli da'in dawa' dah. Dan dia juga telah menciptakan ubat bagi penyakit dah. Ubat penawarnya dah. Maka oleh kerana itu berubatlah kamu. Jadi setiap penyakit tu ada ubat dia. Kita kena berubat. Itulah Nabi suruh dah. Allah SWT memberikan gambaran fungsi dan tugas dari Al-Quran sebagai berikut maksudnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya, ke jalan keselamatannya. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah An'am ayat 15 hingga 16. Jadi sini ni dia suruh ikut jalan yang Quran ni matlamatnya untuk tunjuk jalan keselamatan. Lepas tu mengeluarkan manusia daripada gelap gulita syirik, kezaliman, dosa ke apa ni kepada cahaya terang benderang. Iaitu beriman kepada Allah. Itu matlamat utamanya. Jadi berubat-berubat ni tidak jadi matlamat utama. Walaupun boleh pun tak jadi habis cara Quran. Ubat lain tak usah terang rasa dah. Tak usah belajar, tak usah terang dah. Keadaan lain, keadaannya jampi saja. Ni tidak kena lah. Tidak kena dengan sunnah Nabi SAW sendiri. Gitulah jadi padah kali sekat ni lah. Banyak masa kita ambil ni. Jadi secara asalnya nak kata tak boleh terboleh, tapi tidak jadi semata-mata cara, tidak jadi utama. Cara utama tidak dah. Jadi jampi ke apa ni dengan Fatihah dengan Quran ni dibenarkan sekadarnya saja dah. Gitulah. Dan tidak jadi kemestian, mesti guna cara ni. Tidak. Islam ni untuk maju, jadi kita tidak boleh tolak perubatan. Setengah ni kata perubatan Islam ni mesti ayat Quran ke ataupun jampi saja. Nabi tu tak berubat dengan tabib tu bukan perubatan Islam ke tak? Tidak. Nah ni perubatan Islam ni perubatan moden, perubatan yang dikaji, akar kayu, orang Melayu guna akar kayu ke apa, tongkat ali ke apa. Semua tu perubatan Islam lah, perubatan yang dibenarkan oleh Islam ni. Dia perubatan sunnah pun. Sunnah pun ada lagi hak lain dah. Cuma ni Nabi dalam Quran ada sebut lebah, memang lebah tak ada khasiat. Model pekaji, perubatan model pekaji banyak khasiat dia. Begitu juga Habbatus Sauda, model pekaji memang banyak khasiat dia. Tu dari segi dia bukan masalah sunnah. Memang benda tu molek dan Nabi tambah lagi. Penguat saja dia. Molek dia dah.
Setengah tu masalah kata sunnah dia capu pula dah. Sedangkan benda hak Nabi buat tak capu. So lagi penyakit dah. Dia kena makan sunnah habis capu dah. Sedangkan Ibn Qayyim Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad dia juga, dalam bab Tibbun Nabawi ya. Dia kata ada hak sejuk, ada hak panas. Makanan ni walaupun sunnah Nabi pun kena perhati kalau capu-capu tak jadi sunnah juga dah. Tak jadi betul-betul sunnah. Kadang-kadang hilang khasiat kalau capu-capu ikut dia. Kena ikut cara yang betul juga. Ikut teknik yang betul juga walaupun dikatakan molek. Nabi kata molek pun habatus sada ada cara dia. Bandu pun ada cara dia. Tidak kata sekaligus ya ataupun betul cara dia. Macam ubat-ubat kadang kayu ni molek setengah kata molek. Ubat 3 serangkai lah, raja ubat lah. Tapi kalau makan over lebih dos tanpa jelas cara yang betul, dia akan jadi penyakit lain pula lagi dah. Dia kuning jadi penuh. Buat hati pankreas yang penuh lah ada setengah orang tu. Nak siap penyakit ni si mari penyakit lain tak. Jadi dia kena ada keadaan yang betul. Ni kena kaji lah, kena kaji, buat kaji yang betul dah. Jangan melampau dah. Setakat tu sajalah perbincangan kita tentang jimat Al-Quran. Jadi secara asas ni tak berapa molek. Buat tangkar ni tak berapa molek. Bahkan di dinding pun, Quran di dinding pun ada bahar dah. Kalau nak baca, mazhab ni tak boleh. Mazhab kita kata boleh lah baca tok Quran depan untuk baca dalam semaya dah. Kalau buat hiasan tak pengganggu tak boleh juga. Masjid pun ya, kalau buat hiasan pun banyak Quran pun bukan molek juga dah. Kalau siapa ganggu dalam semaya dah. Kena faham lah. Walaupun kita, kalau kita terima pendapat kata boleh gantung Quran pun, bukan Wahabi je, yang setengah tu dia Wahabi. Tak ada kaitan. Ulama-ulama faham benda ni. Biasa dia kitab-kitab. Ada ulama setuju kata boleh, ada kata tak boleh. Mufti Wilayah kata boleh dengan syarat-syarat tertentu lah. Tapi ada kata tak boleh, pelbagai ulama lah. Tak kira mazhab mana pun, kata ada setengah kata tak boleh. Gantung Quran. Dia kata tidak hormat Quran pula dia kata. Quran ni kan kena tutup. Gapa nak hormat, gapa nak. Kalau gantung dinding tu tak boleh. Tambah kalau anggapan benda-benda tangkal lah, kalau tangkal tepek air kursi nak suruh tangkal dah. Kita tak baca dah. Kalau baca semua lepas main tu nak baca dah tak tepek dinding. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi kita tak baca jadi tak molek tu nak. Tak hormat Quran kata dah. Wallahu a'lam lah pendapat-pendapat ulama. Kalau kita hormat kita jaga molek dan kita tidak anggap pelik-pelik, tak apalah. Kita sendiri amal baca itu bukan sebagai tangkal. Tapi kalau setengah dari kita hak orang tua duk pakar tu, kita takut jadi syirik. Dia boboh. So kata tekok ke apa pun. Dalam riwayat Aisyah tu budak kecil je orang tua tu ni. Ni kata tekok, gulu-gulu kata tekok selai air tak mati lah. Teka tak tembuh lah kata tak percaya kafir. Ibu-ibu lalu dah. Kita dulu kecil dah. Kita tengok Allah beratkan tu ada dah. Dah. Jadi kita jangan duk pakai bawah ni lah. Benda ni tidak diajar oleh Nabi dah. Jumpa dah kitab kecil-kecil ni dah. Bukan kitab muktabar ni. Waktu percaya berat kita dah. Puluh janik agama kita dah. Sekat tu sajalah. Yang pentingnya Al-Quran matlamat dia untuk petunjuk ke jalan kebaikan. Bukanlah untuk buat apa tangkau. Dan kita kena gantung Tuhan satu. Bukan kata Quran, gantung Tuhan. Walaupun nak kata Al-Quran itu kalamullah, sebahagian ni boleh kita guna sebagai kata berkah tabaruk. Tapi matlamat Quran ni bukan gitu. Dan kita kena ingat, kita kena gantung nombor satu dengan Allah, bukan dengan walaupun mushaf Quran sendiri bukan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.